Saya nak berkongsi dengan cerita dengan tuan-tuan malam ini ya. Kenapa kita dalam sembahyang, dalam solat, kita dianjurkan untuk membaca selawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas kita selawat pada Nabi kita digalakkan, tak wajib, siapa nak buat, ada masa buat. Digalakkan juga kama sallaita ala Ibrahim tu. Kenapa kita disuruh lah, macam digalakkan, dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi Ibrahim? Kata setengah ulama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah antara Nabi yang sangat dikagumi oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ni dia punya cerita boleh menjadikan Nabi kita bersemangat, berinspirasi untuk terus cemerlang dalam kerjaya kenabian. Sebab cerita Nabi Ibrahim ini, kalau dalam Quran, cerita Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah cerita yang paling banyak mendapat sorotan. Jadi di saat Nabi tertekan dengan tekanan orang kafir Quraisy, kena pulau macam-macam, cerita-cerita dalam cerita kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya memberi inspirasi kepada Nabi. Kalau kita rujuk dalam Quran secara keseluruhannya, kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam Quran ada 186 ayat dalam 25 surah. Dan cerita dia banyak berkisah tentang family dia. Bermula daripada Ibrahim masa dia budak-budak, ayahnya buat kelang, buat berhala. Anak dia pendakwah, kan dah jadi conflict of interest di situ. Ayah tukang bikin, anak tukang pecah. Kan pelik itu. Kisah perjuangan. Bapak dia dah buat, hantar pergi tokong. Datang anak dia, pecahkan lagi dia punya tu. Daripada itu dia ceritakan. Sampai dia dihukum oleh Namrud, campak dalam api. Dia bersabar, kemudian dia berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Cerita Nabi Ibrahim sangat memberi inspirasi. Kisah anak-anak dia. Kata sebagian ulama, kisah Nabi Ibrahim ini antara kisah yang agak menjadi jealous di kalangan Nabi-Nabi yang lain. Sebab family Nabi Ibrahim ini semua jadi Nabi. Itu yang Nabi-Nabi yang lain tu agak respect kepada beliau. Termasuklah junjungan Nabi kita sendiri. Nabi Ibrahim, dia ada 2 orang anak. Anak dia 2 orang. Pertama Ismail, yang kedua Ishak. Dua-dua anaknya jadi Nabi. Wah, ini satu pencapaian yang hebat. Dua-dua anak dia jadi Nabi. Dan yang lebih seronok lagi, Nabi Ishak dikurniakan seorang putera namanya Yakub. Nabi Yakub. Yakub pula ada 12 orang anak laki-laki. Salah seorang anaknya itu bernama Yusuf. Pun Nabi juga. Jadi Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim. 4 generasi semua Nabi. Kan? Legend lah. Nabi Ibrahim dia memang legend sungguh lah. Sebab itu pada diri Nabi kita, Nabi Ibrahim ni macam legend sangat. Ayah lam, tekong kia, pek sialohai punya tahap. Dia memang sangat tinggi punya orang. Jadi Nabi kita respect pada Nabi Ibrahim. Respect. Kisah pengorbanan, surah As-Saffat ayat 102. Macam mana Nabi Ibrahim boleh sembelih anak dia sendiri. Itu semua memberi inspirasi kepada Nabi kita. Cuma saya nak kongsikan juga, walaupun kisah Nabi Ibrahim ini antara cerita yang banyak mendapat liputan dalam Quran, tapi dalam Quran, cerita Nabi yang paling unik sekali adalah cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab itu kalau orang tanya, apakah surah yang paling cantik dan indah sekali dalam Quran? Jawabnya surah Yusuf. Surah Yusuf ni sesuai dengan pewatakan orangnya, Yusuf itu yang handsome. Cerita dia dalam Quran pun antara cerita yang paling cantik sekali. Apa keistimewaan kisah Nabi Yusuf? Ini lain tahun kita syarah tentang syarah tafsir surah Yusuf. Nabi Yusuf ini satu-satunya Nabi yang Allah ceritakan kisahnya secara khusus dalam satu surah. Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf, surah Yusuf ada 111 ayat. Cerita Nabi Yusuf daripada ayat 4 sampai ayat 101. Maknanya majoriti surah itu cerita dia. Cerita Nabi lain banyak surah. Nabi Ibrahim berapa surah cerita dia?
Surah Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim. Surah As-Saffat, cerita disembelih anak. Jadi dia banyak channel, stesen TV itu banyak sangat. Dia tak fokus satu channel saja. Yang cerita Yusuf, surah Yusuf saja. Nabi Ibrahim dia banyak surah cerita dia. Itu yang pertama. Surah Yusuf juga merupakan satu-satunya surah dalam Quran yang mengandungi ayat dialog paling banyak. Ada 86 ayat daripada 111 jumlah ayat dia adalah bersifat dialog. Sebab itu, kalau surah ini nak diangkat menjadi filem, menjadi drama, menjadi naskah teater, orang yang nak menerbitkannya dah tak perlu nak upah penulis skrip lagi. Sebab skripnya dah tersedia. Cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi lain, cerita Nabi Soleh, semua dalam bentuk narrator. Ada tukang cerita. Maka Ibrahim pun berjalanlah bersama dengan anaknya. Dia bercerita. Tapi surah Yusuf, dialog. Wahai ayahanda, di manakah Bunyamin? Kenapakah dia tidak ikut? Dia semua dialog. Sebab itu kalau dalam masjid ini ada pengarah filem, pengarah teater, nak jimat kos, buat cerita Nabi Yusuf. Kos untuk upah skrip, free. Sebab dalam Quran, komplit dah skrip dia itu. Surah yang paling detail, dialog, surah Yusuf AS. Sebab itu dia surah yang paling cantik. Dan kata ulama, dia surah paling cantik sebab kebiasaan cerita Nabi-Nabi lain, dia berakhir dengan kemusnahan pada musuh-musuh. Cerita Nabi ni, musuh umat dia tenggelam dalam ni. Nabi ni umat dia ditiup dengan sangkakala macam. Ada umat ni banjir besar. Ada umat ni pekikan yang dahsyat sehingga kering semua. Umat ni penghujungnya bumi terbalik. Jadilah tasik macam-macam laut mati di Jordan itu ini. Tapi cerita Nabi Yusuf happy ending. Happily ever after. Apa ke kalau cerita orang putih tu kan? They live happily ever after. Cerita Nabi Yusuf daripada awal tu mendebarkan Yusuf dicampak dalam perigi begini, diambil oleh orang jahat, dibawa ke Mesir. Cerita dia agak dramatik. Tapi penghujung Yusuf jadi siapa? Jadi pemerintah Mesir. Bagaimana dia punya adik-beradik? Dia ampunkan semua. Tak ada yang terbalik bumi, tak ada. Kemudian metod cerita ini dia memberi reinforcement, menguatkan jiwa Nabi kita ketika itu. Yang ini panjang. Kalau ada kesempatan lain tahun, kita bedah surah Yusuf. Satu surah yang surah paling indah dalam Quran.